ikhlasan li ta'atihi, mentaati Allah dan mengikut agama Allah dan juga pengaturan pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kalau diguna mukhlasin, yakni bi fathil lam, mukhlas. Kemudian yang kedua adalah bi kasril lam, mukhlisin. Ini maknanya akhlasu lillahil ibadah. Mereka pula yang menyucikan ibadat mereka, membersihkan ibadat mereka itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya daripada sudut itu panggil pihak sahajalah yang berbeza, tapi hakikatnya sama sahaja. Itu yang ini Allah membuat mereka demikian, yang ini pula mereka sendiri berikhlaslah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang menarik ya, Man. Kita selalu guna perkataan ikhlas. Apa makna ikhlas? Ikhlas maksudnya telah disucikan, sedal bi fathatul lam. Okey. Terima kasih, Man. Sangat hampir. Kalau kita kata kepada macam mana, saya sedekah ni ikhlas. Ambil-ambillah sedekah saya ikhlas. Macam mana nak kata-kata tu, Man? Saya kembali Ustaz jadi ni pula. Saya bagi duit ni adalah untuk dibersihkan lah saya punya hati. Baik, kebiasaan orang Melayu kita menggunakan ikhlas ini dalam keadaan kefahaman tu saya rasa tak apa tepat. Kefahaman itu. Saya ikhlas ini. Ikhlas tu apa sebenarnya dah? Baik, tuan-tuan perasan tak dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Ikhlas? Ada. Surah Ikhlas. Baik, Ustaz bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah ya Muhammad, Allah itu satu. Allahus samad, Allah tempat meminta, lam yalid tidak beranak, dan walam yulad tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sama sekutu bagi, tidak ada langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Kat mana ikhlas ni? Tak sebut tak ada langsung. Itu dia tuan-tuan. Kita pun cari kat mana satu ayat ikhlas tak ada berkaitan pun. Baik tuan-tuan. Itu saya kata tadi, kebanyakannya kefahaman orang minta ikhlas ni agak kurang tepat dah. Baik, perhatikan ya. Asal makna akhlasa yukhlasu ikhlasan. Fi'il madhi akhlasa yukhlasu mudhari ikhlasan masdar. Itulah kita guna ikhlas ni pada akhlasa. Makna bahasanya ialah asfahu wa naqahu. Menyuci, maka kata betul lah. Membersihkan. Naqahu bersih juga. Naqiyah. Menyuci dan membersihkan. Itu makna asal ikhlas. Jadi kalau kita ada asal saya sedekah ni, ikhlas makna saya sedekah membersih. Bersih apa? Suci apa sebenarnya? Ada? Baik, dalam kita rujuk pada surah ikhlas tadi dulu. Ikhlas ini ialah qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Satu dan esa. Allahus samad. Aku minta pun kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekupu yang seperti sama dengan Allah, tidak ada. Maknanya kita sucikan Allah Subhanahu wa taala daripada benda lain, syiriknya, daripada yang sama dengannya, kita minta tidak ada benda lain, hanya kepada Allah. Itulah dia ikhlas. Jadi kalau bahasa mudahnya apa dia? Maknanya kita hanya memberi tumpuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua benda. Itu ikhlas. Jadi kalau sebut saya sedekah ni ikhlas, maksudnya sedekah ni memang niat tujuannya kerana Allah, bukan kerana sebab orang, bukan kerana sebab nak minta orang puji, bukan kerana ada sesuatu kalau kita beri nanti dia balas kita balik. Tak. Itu hanya semata-mata kerana itu ikhlas. Itu boleh faham kan? Besar dengan maksud di situ. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, muslim semua rahmat Allah sekalian, barulah para ulama memberi ta'rif yang lebih panjang, lebih memudahkan kita berbuat satu amalan hanya
semata-mata kerana Allah. Untuk Jadi mempermudahkan pemahaman kita pemahaman tentang kita, ikhlas itu itu sendiri. sendiri. Oh, Akbar. Jadi mudah-mudahan memberikan satu makluman yang baru kepada kita berkaitan dengan penggunaan perkataan ikhlas itu sendiri. InsyaAllah. Jadi teman sekalian, kita nak teruskan lagi doktor dengan meraihkan pemanggil di talian. Pada ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Lukman dan juga Dr. Muhammad Lukman Ibrahim. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Umar pagi ni? Alhamdulillah saya sehat dan Dai dan Doktor sehat ya. InsyaAllah, amin amin. Silakan Tuan Haji. Ya, soalan saya begini, dalam ayat yang ke-40 ini, surah As-Saffat ini ya, Doktor menyebutkan tadi, Allah menyebut iaitu orang-orang yang ikhlas dan tidak syirik ya, yang dikatakan boleh memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Soalan saya, apakah dosa-dosa besar yang lain, contohnya zina, minum arak dan juga dikata dosa besar yang lain tidak disebut pula dalam surah As-Saffat? Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan amaran hanya untuk syirik saja, ataupun apakah masyarakat musyrikin Mekah ini hanya melakukan perkara-perkara yang syirik ini, ataupun bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz pada pagi ini mengenai ayat yang ke-40, mengenai apa yang dikatakan apa Allah menyebut jangan melakukan syirik, dan apakah masyarakat musyrikin Mekah hanya melakukan perkara-perkara syirik saja, ataupun dosa-dosa yang lain tidak dilakukan? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Doktor dan Dai. Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Mohon maaf tersasul pagi. Terima kasih Tuan Umar di atas panggilan. Satu soalan yang cukup jelas pada pandangan saya. InsyaAllah, Doktor. Silakan. Baik, terima kasih kepada Haji Omar, pemanggil tegar kita, yang semoga-moga Allah beri sihat dan berterusan dapat menjalankan usaha harian dan beramal insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan simak rahmat Allah sekalian, soalan yang sangat baik. Kenapa Allah sebut di sini hanya tentang syirik semata-mata, kemudian tidak ada pula larangan yang besar yang lain, itu zina dan apa lagi, mencuri lah apa semua. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, yang pertama sekali, isu syirik ini adalah satu isu yang sangat besar. Dosa lain juga besar ya? Zina pun dosa besar, tak sembahyang pun dosa besar, bunuh orang pun dosa besar. Tetapi yang semua dosa besar ni paling besar sekali adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu satu kezaliman, satu dosa yang sangat-sangat besar, dan seorang yang mati dengan syirik maka tidak ada peluang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Siapa-siapa yang syirik kepada Allah, maka Allah haramkan syurga. Payah nak Allah nak apa ni, dalam ayat Quran nak sebut Allah haram syurga ni payah. Tapi syirik memang tidak boleh, tidak ada peluang. Dosa lain ada ruang untuk pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu satu. Yang kedua ialah ayat Quran ini bukan hanya dilihat satu ayat. Ayat ini di sini benar, tapi dia ada kait dengan ayat lain. Contoh mudah kita baca surah Fatihah, ini wajib dalam sembahyang semua baca. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah ini memberi tafsirannya, jalan orang-orang yang aku beri nikmat, yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa orang Allah beri nikmat? An'amta kita tentu orang banyak duit. Orang yang banyak harta, orang umpamanya. Tak, semua tak kena tu. Allah sendiri menyebut dalam surah Al-Imran, surah An-Nisa, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Empat ini, siddiqin wasyuhada', nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin. Golongan nabi, siddiqin, syuhada' dan salih. Jadi ini orang Allah beri nikmat, tak ada kaitan pun dengan harta tadi, tak ada kaitan pun dengan apa nama yang lain-lain. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu maksudnya di sini ialah apabila Allah tidak menyebut di sini, Allah menyebut pada tempat yang lain.
tak sebut Sekali. sekaligus. Tuan-tuan, ginilah untuk contoh mudah kan. Kita baca Quran ni macam satu kitab undang-undang lah. Kaedah-kaedah yang lengkap di sini. Baik, kalau kita baca perlembagaan pun, ulasan-ulasan perlembagaan, selalunya undang-undang dia akan sebut begini tuan-tuan. Akta ini dibaca bersama dengan akta ini. Kenapa tak sebut semua sekali terus? dia ada kaedah ya tak? Mana dia tidak ditulis satu itu, tapi mana bila dibaca ini, sini dengan sini. Supaya baca semua lah. Ya, semua je.